Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul azim. Kita mulakan dengan selawat tafrijiyah, diikuti anwar dan kemudian diakhiri dengan fatih. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. Last هو سيدنا محمد ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معad ابن عدنان. Jadi lagu tu benar tak? Alhamdulillah. Tarik nafas. Alhamdulillah.
Tarik nafas sekali lagi. Sedut. Lepas. Alhamdulillah. Sekali lagi tarik nafas. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah, sahabat-sahabat yang diridhai Allah, yang dirindui baginda sallallahu alaihi wasallam, yang sangat-sangat saya kasihi. Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi puji kepada Allah Azza wa Jalla atas kurniaan Allah kepada kita. Sehari lagi kita dipinjamkan usia, dilimpahkan rahmat, dikurniakan kesihatan. Terima kasih wahai Allah, Tuhan yang Maha Agung, yang tak pernah bakhil memberi kepada kami. Haitsu la yahtasib, tak pernah berkira. Terima kasih wahai Allah. Terima kasih ya Allah. Dan bagi menandakan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala, maka kita mulai awal pagi kita dengan rasa syukur, mencari amal apakah yang paling Allah dan Rasul kasih. Tak lain dan tak bukan. Amalan yang tertinggi yang paling dikasihi oleh Allah dan juga Rasul adalah amalan orang yang menuntut ilmu. Jadi kita mulakan awal pagi kita dengan menuntut ilmu. InsyaAllah dengan izin daripada Allah pagi ini kita akan membaca sirah, yakni melalui satu kitab 10 sahabat yang dijanjikan syurga melalui lidah baginda sallallahu alaihi wasallam. Melalui beberapa hadis sahih yang mana Nabi menceritakan hal keadaan para sahabat, kenapa mereka itu dijamin syurga. Lantas ulama-ulama mengkaji apakah amalan yang dilakukan oleh 10 sahabat ini hingga mereka itu dijanjikan syurga ketika masih berjalan, hidup lagi. Kita ni kalau orang mati, mati tu mati syahid tu. Kita akan bila dah mati baru kita tahu itu mati syahid. Tapi 10 orang sahabat ni dah Nabi janjikan syurga ketika mana masih hidup. Nah, masih hidup. Disebut sebagai syahid yang berjalan. Nah, mereka tak mati lagi. Tapi Nabi dah sebut syahid. Itulah keistimewaannya. Walaupun ramai sahabat-sahabat yang mati syahid, namun 10 ini yang diistimewakan. Maka dengan sebab itu ulama cari, cuba menyelidiki, menyusuri sirah perjalanan hidup 10 orang sahabat ini. Dan alhamdulillah kita berpeluang untuk sama-sama bermuzakarah salah seorang daripada sahabat yang kedua, yakni Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana hari ini insya-Allah kita akan sambung muka surat 72, pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Jo, ada kitab lagi ke Jo? Tak ada dah. Kitab dah habis no? Memang tak ada harapan dah ke? Tak ada. Kita tak ada harapan. Kalau jumpa di kedai-kedai buku tu boleh beli ya, nak. Cuma isi kandungan mungkinlah sedikit berbeza, nah. Tapi masih penceritaan yang sama. Tak Shopee. Shopee pun je kitab, no. Ingat apa kat Shopee? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Semasa pemerintahan Sayyidina Umar, empayar Islam berkembang dengan pesat. Orang Islam menawan Mesopotamia dan sebahagian kawasan Parsi daripada empayar Parsi. Berjaya menamatkan empayar Parsi dan menawan Mesir, Palestin, Syria,
Afrika Utara, Armenia daripada Byzantium, yakni Rom Timur. Kita tengok di antara kekuatan Saidina Umar Al-Khattab berjaya menakluki negara-negara ini dengan penuh kecemerlangan. Walaupun daripada zaman Nabi SAW dahulu, Nabi dah mula mengatur strategi di antara negara-negara yang akan baginda tawan. Kemudian bila masuk dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka dihantar tentera. Namun usia pemerintahan Saidina Abu Bakar As-Siddiq tak lama, hanya 2 tahun. Beliau wafat pada tahun kedua pemerintahannya dan kemudian tak sempat menakluki mana-mana negara, hanya berlaku pengepungan di perbatasan. Dan kemudian bila naiknya Saidina Umar Al-Khattab, beliau meneruskan misi Saidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menawan di antara negara-negara besar yang memegang ekonomi terbesar pada ketika itu, dan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, negara-negara tersebut dapat ditawan dengan cemerlangnya. Di antara perkembangan empayar Islam yang paling luas dapat ditakluki di negara Parsi, yakni Iraq. Iraq dapat ditawan. Sehingga kan terbinanya satu masjid yang besar di negara Iraq. Iaitu Masjid Umar Al-Khattab. Dan yang mana lagi disebutkan, dia kata empayar Parsi ni adalah satu empayar yang sukar ditembusi, kerana tentera-tentera Parsi ni adalah di kalangan tentera yang hebat. Parsi ni negara yang terkuat Iraq lah. Mereka ni mempunyai jumlah tentera yang ramai, kekuatan fizikal yang luar biasa. Orang Iraq ni lah. Kemudian semangat juang dia mempertahankan tanah air, walaupun dikerat-kerat dia takkan serah tanah dia mudah-mudah. Sebab tu kita tengok waktu zaman pemerintahan Saddam Hussein, dia lawan juga walaupun seluruh negara bersekutu tak pihak pada dia. Dia secara solo, dia lawan juga dengan mereka. Dia tumpas sungguh-sungguh. Puak Syiah tu dia tangkap, dia sembelih, dia bunuh. Habislah sekali negara-negara bersekutu yang takut kepada kezaliman Amerika Syarikat, ikut telunjuk Amerika. Tangkap dia, bunuh. Bila bunuh dia hari ni, Syiah bangkit. Waktu masa ada dia, Syiah tak berani. Lalu ni Syiah masuk dalam Malaysia punya ramai. Daripada puluh ribu. Bahkan boleh mencecah kepada ratus ribu dah. Dalam bumi Malaysia yang kecil ni. Dia bermula jadi itu selepas ditangkapnya Saddam Hussein dan dihukum gantung. Sebab apa? Sebab orang Iraq ni memiliki kekuatan dia, semangat dia memang luar biasa. Sebab tu bila mana Saidina Umar Al-Khattab dapat menawan empayar Parsi, Rom dah memang ada dalam tangan. Kemudian bila dapat Parsi, satu kekuatan yang hebat. Itulah yang dikatakan pemerintahan dia yang paling cemerlang. Kemudian dia kata satu lagi tak sampai. Apa dia? Palestin. Dia nak pergi Palestin tak susah. Katanya kita ambil yang keras sekali, dah dapat, kemudian baru pergi ke Palestin. Dia hantar seorang sahabat untuk menawan ataupun menakluki kota Baitul Maqdis. Maka di antara sahabat yang pergi ke situ diketuai oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Hantar pergi Palestin. Abu Ubaidah bin Jarrah, ingat nama dia. Bila dihantarnya Abu Ubaidah bin Jarrah, Islam bertempur di bumi Palestin, bertempur dengan Yahudi. Kemenangan berpihak pada Islam. Tapi ketua padri dia
tak mau bagi kunci kota. Palestin ni dia Al-Aqsa, dia ada satu kota, kan? Kalau kita kata kita pergi Palestin, dalam Palestin tu dia ada Al-Aqsa. Dan Al-Aqsa tu dia ada satu kota. Nak masuk kota dia tu kena ada kunci. Kunci tu dipegang oleh seorang ketua padri di situ. Ha? Jadi Baitul Maqdis boleh dinamakan Maqdis suci, maksud dia suci. Baitul rumah, Maqdis suci, rumah suci. Ada di dalam kota tu. Yang ni Al-Aqsa. Kata Saidina Umar kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, tak ada artinya menawan Palestin kalau tak boleh tawan Al-Aqsa. Tak ada artinya. Ha? Walaupun Palestin luas, tapi kalau tak dapat Al-Aqsa, tak ada makna dia. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah ajak tentera-tentera muslimin keliling kota Al-Aqsa. Luas lah nak masuk ke dalam tu, no? Berjalan kurang 1 kilometer, ingat lebih, no? Kita kena jalan. Dah sampai ke kota dah, kita ingat. Sekejap lagi masuk boleh jumpa masjid. Dah jalan lagi, no? Kemudian bila ketua padri dia keluar nak serah diri, tak mau dah. Tak mau berlaku pertumpahan darah, nak serah diri. Tapi dengan syarat, aku boleh bagi kunci kota Al-Aqsa ini dengan syarat panggil Amirul Mukminin main ambil sendiri. Aku nak bagi di tangan dia. Dia dari Madinah. Nah, pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab berpusat di Madinah. Panggil dia main. Lepas tu, zaman Saidina Umar Al-Khattab ni, dia ni bijak lah. Umar Al-Khattab ni dia bijak. Dia, zaman dia lah yang mula-mula sekali buat postman. Postman waktu tu bukanlah naik kereta. Bukan naik motor. Kayu basikal pun tidak. Nah, naik kuda. Siapa di kalangan sahabat yang paling handal menunggang kuda yang laju, kita bagi dia, kita lantik dia jadi postman. Kita sebut postman lah, pengantar surat. Nah, dan kita gajikan dia. Dia bagi gaji. Jadi adalah menjana pendapatan untuk penduduk-penduduk di Madinah. Abu Ubaidah bin Jarrah ni hantar surat kepada Amirul Mukminin, kata sekian. Padri ni tak mau serah kunci, melainkan Amirul Mukminin main sendiri. Tak apalah dia kata. Nah, kita pergilah. Dia sembanglah dengan seorang khadam dia. Jom kita pergi, dia kata. Nabi kata apa? Kita pergi sengat-sengat, kita pergi berdua. Sebab aku tak mau orang-orang munafik di Madinah ni tahu aku tak ada. Mereka bermaharajalela. Semua parlimen perang tu ada di Palestin. Kalau aku tinggal melampau pok munafik ni, kita pergi sengat-sengat. Dalam bahasa, saya cakap dalam bahasa saya lah, kita pergi sengat-sengat. Jadi, dia kata macam ni. Mula-mula dia suruh si hamba tu duduk di atas unta. Tak pergi naik kuda. Naik unta. Dia tahan duduk atas unta. Saat lagi aku penat jalan. Hang pula turun jalan, aku naik unta. Dia ni boleh bawa kuda. Bahkan dia boleh bawa rombongan kuda. Sebab Baitul Mal tu di tangan dia. Kan? Kalaulah macam pemimpin hari ni nak pergi ke mana-mana tu. Satu kapal terbang tu dah mereka punya. Kan? Tu tak cerita lagi rombongan-rombongan dia tu macam mana. Tak cerita lagi kereta mereka macam mana. Ni dia naik unta. Walhal bukan tak ada kenderaan yang lain. Pergi pula pergi sengat-sengat. Jadi sepanjang jalan tu dia kata dekat hamba, hang boleh hafaz surah Yasin tak? Boleh. Hamba tu. Boleh hafaz. Baik, kita baca ni sepanjang jalan. Hamba ni tanya, apa siapa ni kita kena baca Yasin sepanjang jalan, dia kata. Yasin ni hati Al-Quran. Dia di antara ayat yang Allah Ta'ala turun berkat di dalamnya, boleh mengamankan perjalanan, yang mana perjalanan itu yang membimbangkan. Tu yang orang kalau kata nak pergi jalan jauh-jauh, nak pergi Mekah, dia panggil kita baca Yasin. Senang? Di antara salah satu sebab dia. Rasulullah kata orang yang baca Yasin, dengan keberkatan surah Yasin itu boleh mengamankan perjalanan yang membimbangkan. Makna dia,
perjalanan tu tak aman lah kan, dalam pemerintahan dia tu masih berlaku peperangan. Jadi macam itulah. Sepanjang perjalanan tu dia nanti duk tukar dengan si hamba tu. Kalau tidak, dia boleh tak kalau tak turun-turun dari unta? Boleh. Dia khalifah, Amirul Mukminin. Dia boleh tak turun? Tidak pun naik seorang sekor lah. Awak yang bawa satu saja. Pasal apa tak? Tawaduk. Tawaduk, dia kata tak usahlah bawa sampai ke semua. Pada pendapat dia kata kita guna ni untuk kepentingan kita. Kunci tu belum tentu dapat. Nak pergi berbincang dengan orang Nasrani ni. Orang Nasrani dia boleh tukar bila-bila masa. Kalau kita bawa dua, rogi. Rogi apa? Rogi rakyat Madinah. Binatang ni hak rakyat. Kita tak boleh guna. Mai satu, kita share seorang sekat. Kat jalan. Duduk lagu tu lah. Maka kata si hamba ni, aku lebih banyak duduk di atas belakang unta daripada berjalan. Dia yang banyak berjalan. Nak? Okey. Dalam duk bergiliat-giliat hang naik, aku naik hang turun tu. Sampailah di kota Palestin. Sampailah, masuklah kota Palestin ni sampai jumpa kota Al-Aqsa. Khabar dah diberitahu Amirul Mukminin dah sampai. Dalam mungkinlah sehari 2 hari akan sampai. Jadi padri ni himpun semua di antara pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani berkumpul nak sambut Amirul Mukminin. Dia sampai di kota tu. Kebetulan Tanggiliak tu dia tengah duduk di bawah. Hamba tu duduk di atas unta. Hamba tu kira tak selesa lah tu, orang nak sambut punya ramai. Tengok-tengok orang tu duduk di atas unta, dia duduk di bawah. Padri ni tanya mana satu Amirul Mukminin. Kan tak pernah tengok. Pasal apa tak pernah tengok? Dia tak pernah masuk TV3. dia tak ada poster nak tampal kata. Jadi siapa yang pernah tengok dia? Dia tak pernah masuk mana-mana WhatsApp. Jadi dia pun tak kenal. Yang mana satu Amirul Mukminin. Lepas tu dia pun kata yang duduk atas unta tu lah. Yang duduk atas unta padahal hamba dia. Mailah Abu Ubaidah bin Jarrah pi berjabat salam dengan dia, dilihat Umar lebih tunduk kepada Abu Ubaidah bin Jarrah daripada Abu Ubaidah bin Jarrah tunduk. Kan bila nak salam dengan tangan Pak Menteri ni, nak kucuk tangan Pak Menteri lebih kucuk tangan. Dahsyat dah. Tawaduk. Tawaduk semua. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, yang ni yang Amirul Mukminin muka hak atas unta tu. Pula dah lah. Kemudian, tu yang dia katakan ketua padri ni. Tu Umar kata jangan percaya sangat kat mereka ni. Jom kita masuk. Masuklah. Dia buka pintu kota. Dia tak bagi lagi kunci. Dia buka pintu kota. Dia masuk dulu. Dia kata kena masuk melawat makam Nabi Isa. Masuk pergi melawat makam Nabi Isa. Hati akidah memang menafikan. Itu bukan makam Nabi Isa. Tapi bila diajak, ni kita nak pujuk, nak ambil kunci ni. Negara dapat tawan. Tapi dia boleh pesan. Boleh je nak rampas kunci. Namun mengikuti sunnah Rasulullah yang masuk Mekah ketika mana Fathu Mekah. Nabi rampas tak kunci? Kunci Kaabah. Nabi tak rampas kan? Nabi minta elok-elok. Dia nak ikut akhlak Nabi SAW. Nak tunjuk dengan keindahan Islam. Jadi masa duk masuk jalan ke kota tu, Abu Ubaidah bin Jarrah ni bisik ke telinga Umar Al-Khattab. Salin baju lah. Disuruh dia salin baju. Pakai baju elok-elok sikit. Kita ni ketua pemerintah. Memang yang ditunggu-tunggu dan yang diraihkan. Dia kata Abu Ubaidah bin Jarrah, dia ada simpanan baju yang elok. Maksudnya dia bawa baju yang elok. Sementara baju Umar Al-Khattab tu ada 3 tampalan. Baju Amirul Mukminin bertampung. Lepas tu Umar ni dia memang marah kalau orang suruh dia buka pakaian zuhud dia tu. Dia kata, awak pasal apa? Nak kena buka. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah ni pun dia niat baik.
Kita nak bagi mereka tengok Islam tu indah. Islam itu hebat. Ha? Dan Allah itu cantik, suka pada benda yang cantik. Tahu apa jawab Saidina Umar Al-Khattab? Dia kata, kalaulah dia mahu keindahan Islam dari apa yang aku pakai ni, nah, aku tak indah. Tapi dia kena kenal keindahan Islam daripada apa yang Allah Ta'ala lahirkan dalam Islam. Sekali lagi kita tengok dia kata. Dia tak masalin. Ha? Waktu ni Abu Ubaidah bin Jarrah ni bawa baju dah nak bagi salin. Tak mau, dia tak masalin. Dia masuk pergi. Sampailah betul-betul di, kalau hari ni dia panggil gereja kaca. Dah? Ajak masuk pergi ziarah makam Nabi Isa alaihi salam. Ini menidakkan, menidakkan itu bukan Isa. Dalam dia duduk berjalan dengan padri tu dia kata, ni bukan Isa, dia kata. Ini bukan Isa. Dia bacalah ya Quran Isa diangkat ni. Lepas tu padri tu kata, ya kami juga beriman dengan beriman dengan Nabi Isa alaihi salam, dan juga kami percaya bahawasanya Isa itu mati kerana dia bersifat baharu. Ya, kata Umar dia memang akan mati tapi belum mati. Ini bukan dia kata nah. Dia pun tak terima lah. Dalam tempoh tu dia bagi dakwah. Lepas tu masuklah. Bila dia masuk, dia ziarah lah. Macam hari ni kalau kita berpeluang ke Al-Aqsa untuk masuk pergi ziarah, boleh. Nah, mengikut cara buat Umar Al-Khattab. Jadi boleh. Walaupun kadang-kadang jemaah kita nanti takut nak masuk dalam gereja, no? Takut, memang takut. Kita bukan takut dekat patung-patung, kita tak takut. Cuma rasa sesuatu. Sebab kita nak masuk tempat mungkar. Memang hati rasa tak seronok. Jantung ni macam nak pecah ni. Dum rasa. Saya pun takut. Saja tunjuk berani. Kalau saya tunjuk takut, hak lain-lain lagi takut. Tidak? Saya ganti. Tapi saja buat berani dah. Itulah dia ditunjuk dengan katil batu. Nah, tempat Nabi Isa diturunkan. Kemudian masuk lagi ke dalam, sampailah jumpa makam Nabi Isa. Nah, kalau hari ni dia diselimut dengan kain yang berwarna hitam, dipacak dengan lilin-lilin di keliling tu. Depa ada satu, depa pasang tangi depa tak tahan bau, no? Tak tahan bau. Kita dah rasa takut, nah? Takut ni tak tahu takut apa? Takut dekat Allah lah. Takut sebab kita masuk tempat mungkar, bimbang azab turun waktu ni, kita tak sempat lari. Tapi untuk sekadar ilmu, nak ambil pengetahuan sejauh mana kesesatan Nasrani ni. Jadi sampai betul-betul di depan makam Isa, Ketua Padri tanya, hang percaya tak lagi? Hang percaya tak lagi? Isa dah mati. Tak percaya. Baik, kalau tak percaya, ambil serungkui kunci, dekat dia. Bagi di tangan dia. Dia tetap berpegang, dia tak percaya tu bukan Isa. Kemudian, bila masuk waktu tu waktu asar. Masuk waktu asar. Dikumandangkan asar. Tengah jauh-jauh di Masjid Al-Ula. Dia pun sebelah je lah. Lepas tu masuk waktu asar dia minta izin, dia nak keluar pergi sembahyang. Kata Ketua Padri ni, boleh sembahyang kat sini. Tak, dia nak suruh orang-orang dia buat tempat untuk Amirul Mukminin nak solat. Dia pun bercerahlah kerusi-kerusi nak bagi dia sembahyang. Dia kata dia tak boleh bersolat dalam ni. Haram ke? Tanya pada dia. Tak haram, dia kata. Aku bimbang umat terkemudian ni, bila main, mereka akan ikut kelakuan aku. Maka, gereja ni akan jadi masjid pula kat mereka. Mereka nanti semayang dalam ni. Dia bimbang umat terkemudian. Kita lah yang jahil-jahil. Yang main lambat ni. Nah, biar Umar pernah semayang dalam gereja. Kita boleh semayang lah dalam gereja. Jadi, tapi kalau nak semayang boleh tak? Boleh. Sah. Nah, sebab kita bukan bertuhankan kepada salib, bukan bertuhankan kepada Isa. Kita bertuhankan Allah Ta'ala. Apapun yang ada di hati lah. Akidah kita tu. Tapi dia tak mau. Dia pegang kunci tu.
Jadi Padri Nasrani rasa tak puas hati. Bila mana dia menolak, dia pun marah dengan sebab pelawaan tak diterima. Dia rasa marah kepada Umar Al-Khattab. Pasal apa tak menerima? Kami cakap baik-baik seorang sembahyang kami. Kita kan berjanji untuk nak buat perjanjian damai. Takkan ada pertumpahan darah lagi. Tapi pasal apa kami ajak elok-elok hang tak mau. Jadi ada sedikit rasa kemarahan menyebabkan hak yang tukang pecerah kerusi ke kiri kanan tu mau bangkit berdiri. Macam nak berlaku sedikit rusuhan. Dia pun dia kata tak boleh. Dia kata dia tak boleh. Dia bimbang umat kemudian akan sesat. Dia pun hunduk, dia tak jalan. Dia hunduk langkah sebanyak 50 langkah daripada gereja kaca tu. Dia berdiri di atas bukit tinggi sikit. Di atas tanah tinggi sikit. Dia azan. Dia azan asar dan dia bersolat asar di situ. Ada pendapat mengatakan dia solat asar secara qasar. Ada mengatakan dia solat secara tamam. Kan dia musafir. Ada kata dia solat secara tamam. Maka terbinalah Masjid Umar Al-Khattab di situ. Tapi saya ingat 2 kali saya pergi, 2 kali dia dikunci. Tak dapat nak masuk. Tak tahulah pasal apa. Kali pertama sampai dia kata duduk baik pulih. Kali kedua sampai dia kata Jumaat tutup. Pasal apa Jumaat? Masjid hari Jumaat nak kena tutup kan? Ceritalah dia pun punya perangai ni tak berubah-ubah lagi dah. Okay, lepas dia sembahyang asar tu dia pun pergilah ke Masjid Al-Ula. Di situ dia tunjuk kunci. Aku telah pun dapat menawan kota Baitul Maqdis seperti mana yang dicita-citakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun berpesanlah kepada seluruh sahabat-sahabat. Dia kata, katakan kepada seluruh orang-orang mukmin dan mukminat, yakni orang-orang yang beriman di kalangan lelaki dan perempuan. Terus nyalakan lampu di Masjid Al-Aqsa. Jangan sesekali biarkan dia gelap seperti Nabi pesan. Kerana kalau gelapnya Al-Aqsa bermakna kalahnya Islam. Dan sampai hari ini terus menyala Al-Aqsa. Waktu tu kan dia minta sambung hantar minyak zaitun untuk dijadikan bahan bakar. Itu yang di bawah Al-Aqsa tu ada masjid lagi. Ada satu telaga dipanggil Telaga Zaitun. Dia buat tempat simpan bekalan agar menjadi bahan bakar agar Masjid Al-Aqsa itu tidak terus kegelapan. Itu di antara sejarah penaklukan kota Palestin, kota Al-Aqsa dimiliki dengan penuh hikmah dan rahmat oleh Saidina Umar Al-Khattab. Seronok bawa balik setelah tinggal Abu Ubaidah bin Jarrah di situ. Dia kata kita tinggal dia di sini, suruh dia jadi gubernur. Suruh dia jadi gubernur. Hidup aman makmur lah ketika itu. Dan kemudian berperang sampai hari ini. Sampai hari ini berperang. Bila kamu nak dapat? Bila dah dapat? Tunggu. Siapa dia? Imam Mahdi. Nabi Isa nanti dia bawa dulu wafatnya Nabi Isa baru naik Imam Mahdi. Kau wafatnya Imam Mahdi baru naik Nabi Isa. Lecah. Wafat Nabi Isa dulu baru naik Mahdi wafat Isa dulu baru naik Mahdi. Bukan wafat Mahdi baru naik Isa Isa dulu. Kalau kita panjang umur, kita mungkin boleh saksikan peristiwa-peristiwa pembebasan Al-Aqsa. Mungkin berlaku seperti mana pembebasan Al-Aqsa zaman Umar Al-Khattab. Wallahu alam, ketika itu Islam akan megah berdiri di setiap pelosok bumi, di setiap inci tanah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan kehebatan Saidina Umar Al-Khattab dalam menakluki Palestin. Kemudian dia menawan Mesir. Dia kata dia dapat menawan Mesir. Mesir satu negara yang dikuasai oleh raja yang mengaku Tuhan kan. Raja dia dipanggil Fir'aun. Dia adalah Fir'aun pertama, kedua, ketiga. Sampai habislah sistem di raja. Masih dipanggil Fir'aun.
Kalau kita panggil yang di Pertuan Agong, dia panggil Firaun. Dalam rentetan rangkaian Firaun ni ada yang zalim, ada yang adil, ada yang kufur, ada kafir, ada beriman. Nah, jadi bukanlah semua jahat. Sebab apa yang disebutkan Firaun di dalam Al-Quran itu adalah Firaun pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Dan selepas itu ada Firaun yang beriman. Sampailah kepada zaman pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab, dapatlah menakluki kota Mesir yang begitu luas. Dia masuk ke kota Mesir membawa panji-panji Islam. Dia lantik seorang sahabat, suruh menjadi gubernur di Mesir. Dia balik mai. Pada tahun ke-18 Hijrah, berlaku satu ujian yang amat hebat. Ujian ni kemarau. Nah, orang utara panggil kemarau. Cukup hebat. Sehingga kan tumbuh-tumbuhan mati, binatang ternakan mati. Permukaan bumi ni dia jadi terlampau kering sampai kelabu. Sampai tahun itu dipanggil dengan tahun kelabu. Bila terlampau kering dia berdebu naik ni. Dan api mudah meracik keluar. Sebab terlampau panas. Ketika ni binatang buah Madinah dulu, dia hutan. Dia hutan. Binatang buah yang duduk dalam hutan tu keluar. Pasal apa? Tak ada apa dah nak makan dalam hutan. Dia keluar nak main makan orang. Dan kan Umar Al-Khattab ni dia terkenal seorang pemburu yang hebat. Dia kalau masuk pergi buru dalam hutan, dia tak bawa kelak main rusa, dia tak bawa kelak main kijang, dia tak bawa kelak main ayam hutan tak. Dia bawa kelak apa? Singa. Dia kalau masuk pergi berburu, dia akan keluar daripada tempat perburuan dia, dia pegang singa sebelah kanan, pedang dia sebelah kiri. Apa yang berani tu? Dia tangkap singa. Hebatnya nah. Dan ketika ni binatang-binatang buah ni keluar, nak makan orang. Sebab terlampau lapar. Wadi-wadi menjadi kering. Dia ni bermula daripada zaman kemarau ni, dia di antara khalifah yang tak pernah tidur malam. Habis selesai solat Isya, dia akan balik duduk di rumah dia, bermunajat pada Allah sampai subuh. 15 minit sebelum waktu subuh tidur seketika. Kita lah kalau tak tidur hari malam, 15 minit sebelum masuk subuh tidur, kau rasa nak celik lah tu. Tak boleh celik lah. Dia jaga. Kalau kita pakailah 9 lagi waktu celik. Apa suruh tak tidur kan? Dia kata tu lah tak lena. Ya, dia ambil sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, tidur 15 minit sebelum subuh. Sunat kalau dapat buatlah kerak-kerak pakai hanyut. Tak ambil sunat, jadi haram. Saya tak berani mungkin tidak sampai duduk tak berani. Sandar sikit, di almari tu nak bagi senang lena pegang tasbih. Lama bagi didodoi-dodoi. Tapi janganlah pindah merak atas katil, pakai. Baik. Dalam tempoh tu, di antara satu munajat yang dia tak pernah tinggal, dikatakan hampir-hampir setahun hanya terdengar tangisan dan rintihan daripada Amirul Mukminin berdoa pada Allah. Ya Allah, jangan binasakan umat Muhammad kerana kebuluran dan kelaparan ini. Jangan binasakan umat Muhammad, ya Allah. Dia minta yang tu lah. Sebab dia sayang dekat umat Muhammad yang ada ni. Takut kalau kata kemarau berlarutan, maka akan mati umat Muhammad yang ada banyak tu di bumi Madinah. Mati kebuluran. Maka tiadalah lagi umat Muhammad yang akan menyambung wasilah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam rintihan tangisan dia tu, akhirnya Allah Ta'ala turunkan hujan dengan selebat-lebatnya. Itu pun hampir setahun. Jangan putus asa andai doa kita belum dijawab oleh Allah. Sebab kita makhluk berdosa. Sedangkan Saidina Umar Al-Khattab, satu jasad yang dijamin syurga, bermunajat hampir setahun. Baru Allah jawab.
Apatah kita yang memang berdosa, yang tak mendapat apa-apa garanti daripada Rasulullah. Nah, kalau lah setakat-takat 2-3 tahun berdoa, tak makbul lagi, tak ada hal. Nah, tak ada hal. Jangan berhenti berdoa, minta terus. Minta terus. Allah tahu apa yang patut dia bagi dengan segera, apa yang patut dia tahan untuk tidak memberi dengan segera. Itu sifat Allah kerana Allah memiliki nama Al-Alim. Allah Maha tahu. Ha? Dan Al-Khabir, tahu pada benda yang hampa tak tahu. Dan penduduk-penduduk di Mesir, kan selepas ditawarnya Mesir, bagi tahu Nil tak mengalir. Nil berhenti mengalir. Penduduk di Mesir ni ada yang khurafat lagi, walaupun dah Islam, tapi masih lagi mengamal dengan amalan khurafat. Mereka nanti cari seorang perempuan lah. Nah, anak dara yang masih suci, dara tu suci lah dah, untuk dikorbankan ke dasar sungai Nil. Dibunuh, darahnya dituang dalam sungai Nil, Nil akan mengalir. Tahun tu dah memang berlaku kekeringan, kemarau yang amat sangat. Dia perbuat dah sekali. Nah, tanpa pengetahuan Amirul Mukminin dia perbuat. Tengok tak mengalir. Kemudian, maaf saya tak ingat siapa gubernur waktu yang dilantik ni lah. Hantar surat mereka dekat Amirul Mukminin. Ni mereka ni walaupun dah Islam, kerja khurafat buat juga. Macam kita lah. Mengaku Islam dalam tempoh atau masa yang sama, masih lagi percaya kepada benda-benda khurafat. Jadi, pasal ni tak mengalir. Dia tak boleh pi. Nah, dia tak boleh pi sebab dia jaga bumi Madinah daripada dirempuh oleh satu lagi kumpulan daripada puak-puak Rom yang nak masuk tawan. Hantar surat. Hantar surat. Kan dia ada postman. Hantar surat. Hantar kat siapa? Hantar kat Sungai Nil. Kawan itu kan bawa surat ni rasa macam, aku nak bagi ke tak bagi? No? Tak bagi. Kalau orang tengok, orang kata aku gila kot. No? Amirul Mukminin hantar surat dekat Sungai Nil. No? Dia bukan tulis banyak pun. No? Mula dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian puji-puji bagi Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Wahai Nil, dia kata, aku ni Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Dia kata, nak pesan dekat hang, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Pesan yang tu ya. Hantar habis. Sampailah pengutus surat ni sampai yang gubernur duk tunggulah Amirul Mukminin jawab apa. Dia balas surat tapi bukan untuk hang. Sama untuk Nil. Pula ada. Dia bagi dekat Nil. Nah. Gubernur ambil buka. Betul yang tak kat Nil. Hantar kat aku. Buat macam mana? Buang ke dasar Nil. Buangkan ke dasar Nil. Lalu dibuang ke dasar Nil. Bila buang ke dasar Nil, tak sampai beberapa saat, nampaklah. Nah, berkaca-kaca, keluarlah air mengalir dengan begitu laju memenuhi sungai itu hingga sampai hari ini. No, sampai hari ini dia takkan terina. Itu kelebihan. Itu di antara negara-negara hebat yang dapat ditakluki oleh Saidina Umar Al-Khattab. Baik, kita tengok. Ada di antara pertempuran ini yang menunjukkan ketangkasan tentera Islam seperti perang Yarmouk. Yarmouk ni di mana? Jordan. Tengok, lepas dia tawan Palestin, dia masuk Jordan. Yang menyaksikan tentera Islam yang berjumlah 40,000 orang menumpaskan tentera Byzantine yang berjumlah 120,000 orang. Hal ini mengakhiri pemerintahan Byzantine di selatan Asia kecil. Masya Allah. Masya Allah. Dia boleh dapat takluki, dia bawa 40,000 orang je. Di yang mana musuh dah ada 120,000. 2 kali ganda lagi. Jumlah lagi besar daripada tentera muslimin. Siapa? Dia sendiri jadi ketua. Dia sendiri. Dia ni di antara panglima yang hebat. Okey, baik, saya tinggal satu cerita dia. Cerita dia masa ni Rasulullah ada lagi.
dalam satu peperangan musim sejuk, Amr bin As. Amr bin As ini baru masuk Islam 3 bulan. Amr bin As ni dia di antara orang yang hebat dalam peperangan. Masa ketika mana dia bersekutu dengan musyrikin Quraisy. Dialah di antara ketua komando. Nah, bila dia masuk Islam, Rasulullah lantik dia untuk mengetuai satu peperangan di dalam musim sejuk. Yang kata perang tak jadi, peperangan Bani Mustalik, peperangan tak jadi tu. Siapa yang ikut dalam perang tu? Ali, Sayyidina Ali. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, termasuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah tak pergi. Rasulullah pihak kali kedua. Kali pertama Rasulullah tak pergi. Sejuk teramat sangat. Bila dah dilantik jadi ketua perang ni, semua wajib taat. Baru 3 bulan kot masuk Islam. Ni hak kami dah lama dah Islam. Pasal apa tak lantik jadi ketua perang? Lagi hebat. Hak punya ada. Pasal apa pergi lantik Amr bin As? Tapi oleh kerana Rasulullah yang lantik, masing-masing akur. Taatlah. Kena wajib taat. Dalam perjalanan nak sampai ke perkampungan Bani Mustalik ni, dapat khabar Bani Mustalik ni bersekutu dengan musyrikin Quraisy. Dia ramai sangat. Jadi Islam yang dihantar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tak sampai 10,000 orang. Tu yang kata saya dah cerita puak-puak munafik jalan jarum macam-macam kata nah. Jadi sampai di satu tempat sejuk teramat sangat. Sampai tanah yang dipijak pun walaupun berkasut, rasa sejuk tapak kaki. Bila sampai di situ, kata Amr bin As, jangan cucuh unggun api. Dah sejuk ni nak bermalam dekat situ. Jangan cucuh unggun api. Umar ni dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Dia pergi dekat Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata Abu Bakar, tengoklah dia kata. Dah lah sejuk ni, tentera bawa semua sejuk gedi ni. Dia tak bagi cucuh api. Kan masing-masing nak berdiam, nak bagi panah badan. Belagak kan dia ni baru 3 bulan masuk Islam. Dah. Tahu apa jawab Abu Bakar? Ikut Rasulullah, bukan silap melantik. Umar ni dia macam dah nak kata silap lah, baru 3 bulan kot masuk Islam. Mai duk tunjuk pandai-pandai. Dah musim sejuk, nak bermalam kat sini. Kenalah cucuh unggun api, kita nak bagi panah badan. Tengok dia tak mau cucuh, dia tak bagi. Ikut, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ikut. Taklah cucuh. Nah. Berlaku peristiwa yang kedua. Malam tu, bila dia bertidur, dalam keadaan sejuk yang teramat sangat tu, Amr bin As, saya kata ketua komando tadi ni, bermimpi berjunuk. Sehingga mengeluarkan mani. Jadi, esok bangkit subuh, kena mandi wajib lah. Dia pun abang. Kita kena ambil ayak. Bawa main lah ayak mandi. Dia celup-celup ayak macam nak beku ayak tu punya sejuk. Amr bin As ni kata apa? Aku tak mau mandilah. Aku nak tayamum. Umar kata mandi. Hang kena mandi. Hang junub. Ada ayak. Ayak nak minum dah ada. Ni ayak nak mandi. Hang kena mandi. Sebab ada ayak. Tak mau. Aku tak mau mandi. Aku sejuk. Lepas tu, bila dia tak mau mandi, kalau jadi ketua perang, wajib jadi imam. Wajib jadi imam. Dah tak mandi junub, dia ambil tayamum saja, Umar tak puas hati. Dia abang pula kat Abu Bakar As-Siddiq. Tengok, dia mengaku dia berjunub, dia tak mau mandi wajib. Lepas tu dia nak jadi imam pula. Kata Umar Al-Khattab, lah ni hang jadi imam. Dia suruh Abu Bakar jadi imam. Sebab aku rasa dia tak boleh ikut dia. Tak boleh ikut dia. Abu Bakar kata Rasulullah tak pernah silap melantik orang Umar. Rasulullah bukan melantik mengikut
dia punya sejarah dahulu dah. Tetapi Rasulullah tahu apa yang Amr bin As buat. Rasulullah tak pernah silap melantik. Habis tu dia tak mandi wajib. Kalau kita tak mau dia tak mandi wajib. Dah jadi imam tu siapa nak ikut dia. Tapi Abu Bakar As-Siddiq kata ikut. Hang kena ikut. Dia ketua kita. Ikutlah juga. Ikutlah. Bila ikut, jadi imam pertama, yang sejarah kedua tu dia marah pasal tak mandi wajib. Yang ketiga tu kena jadi imam. Kena jadi makmum. Jadi 3 peristiwa ni lah yang sejarah aku tak puas hati semua. Lepas habis tu, elok-elok cerah tanah, mailah tentera. Tentera nak main menggempur. Amr bin As ni pesan, duduk berdua-dua. Jangan secara perseorangan sendiri. Duduk berdua-dua. Dah pasal apa pula? Dia suruh duduk berdua-dua. Lawan musuh 2 lawan dengan 4. Lagi tak tumpas 4 tu, jangan berhenti berlawan. Jadi hang kau ni. Dia suruh kedua-dua tu bekerja sama. Kata Umar, aku tak payah berdua, seorang cukup dah. Cik. Orang kan kuat. Orang buru kijang, dia buru singa. Hebat kan? Tak payah. Kata Amr bin As, ikut berdua-dua. Suruh dia berpasang dengan Abu Bakar. Sebab Abu Bakar ni lembut. Jadi Abu Bakar itulah yang akan mententeramkan jiwa kemarahan Umar Al-Khattab ni. Waktu ni, bila dia bubuh, dia suruh dia tu duduk dekat-dekat. Musuh main menggempur, masuk gempur. Musuh nampak punya ramailah tentera muslimin. Rupanya sebab duduk berdua-dua ni, baju besi dengan perisai yang dia bawa tu nampak jadi banyak. Jadi berketul-ketul jadi banyak. Puak-puak musyrikin tengok keadaan tu. Rupanya Muhammad hantar ramai kita boleh kalah. Walhal mereka lagi ramai. Kata. Lari balik. Tu yang kata perang Bani Mustalik ni tak berlaku pertumbuhan darah. Lari lagu tu saja. Lari. Kata Amr bin As, jangan hambat. Umar Al-Khattab ni dia nak hambat lah. Jangan hambat. Balik ke Madinah, balik ke Rasulullah. Semua dia tak puas hati, betul tak? Dia tak puas hati daripada mula-mula sampai sejuk tu. Sampailah dia nak perambat musuh, tak bagi. Suruh balik. Tak ni, kalau ni lah punya bangkang, sok-sok cerita. Kita ingat, perpecahan umat makin menjadi-jadi akhir-akhir ni. Tambah dekat-dekat pilihan raya ni. Punya berpecah lah. Kat tempat kami ada 6 pilihan. Hang nak pangkau yang mana? Hang nak pancung semua. Hang nak pilih sama. Dulu ada 2, 3 je. Kali ni 6. Ramai ni hampa nak jadi pemimpin. Hang tak takut ke? Amanah yang hampa nak jawab di hadapan Allah. Hampa gila apa ni? Katalah saya ni anti ni. Sebenarnya nak tengok itu kegilaan manusia. Manusia gila apa? Dia kata, gila kuasa. Masing-masing nak ambil kuasa. Masing-masing yang kalau nak kata dia ni bagus. Dia nak puji dia pun kata dia bagus. Tak ada ilmu. Cari ilmu kepimpinan ni. Barulah hampa tahu macam mana rasa tawaduk. Apa tanggungjawab yang nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Okey, baik. Balik kepada Umar Al-Khattab. Dia bila cerita pasal pemimpin, kenalah dengan pemimpin. Jadi jangan marahlah kalau pemimpin-pemimpin yang disayangi tercungkir. Dan kemudian bila dia balik dia terus orang lain singgah ke rumah. Dia pick up Rasulullah nak pergi report dah. Tak puas hati. Pasal Amr bin As ni. Ni kali jangan suruh dah dia jadi ketua parlimen. Tak jadi apa. Perang pun tak balik betul je. Bila dia balik Amr bin As tak sampai lagi, Umar sampai dulu. Dia report lah dekat Rasulullah satu peristiwa yang berlaku. Rasulullah dengar sambil tersenyum.
Baginda ni tahu dah. Yang orang yang akan bangkang ni Umar. Tapi oleh kerana Rasulullah kata taat. Nah, mai balik abang tak puas hati lah. Kalau kita kata tobat buang dengan lantik dah dia jadi. Nah, dia lagu tu, dia lagu ni, dia lagu tu. Tapi dia ikut. Walaupun dia tak suka dia ikut. Nah, dia pun tak cucuk sahabat-sahabat lain dah. Dia jumpa Abu Bakar nasihat. Rasulullah tak pernah salah. Nah, bila balik mat, Rasulullah tersenyum. Rasulullah kata, tahu tak? Pasal apa? Dia tak bagi cucuk unggun api. Dia tak mandi wajib. Dia jadi imam. Dia suruh hampa duduk berdua-dua. Dia tak bagi hampa kejap musuh. Tahu tak pasal apa? Dia kata tak tahu. Tunggu dia sampai. Sampailah Amr bin As. Amr bin As tengok-tengok dia dah ada di sisi Rasulullah. Kalau kita kata pakai dia ni repot dah. Laju kawan naik. Kawan naik kuda laju. Dia sebelum dia jadi khalifah. Dengan selepas dia jadi khalifah. Dia lagi baik selepas dia jadi khalifah. Waktu sebelum dia jadi khalifah. Dia di bawah pimpinan Rasulullah. Dia agak garang. Selepas dia jadi khalifah dia lebih baik. Dia masuk, Amr bin As masuk. Tengok-tengok dia dah ada. Muka merah padat. Kalau kita ni. Kuluku iya lah. Tu kata Rasulullah. Ceritakan hal ehwal medan peperangan Bani Mustalik. Dia pun cerita. Dia kata sampai tempat tu memang sejuk. Teramat sangat. Aku tak benarkan mereka cucuh api untuk berdiam. Kerana musuh tahu kita di mana melalui api. Musuh dapat kesan. Dan mungkin oleh kerana panas badan kita, kita terlena. Sedaplah malam tu kita terlena. Bila kita terlena, musuh akan menyerang dan tak mustahil kita boleh mati sekelompok tu. Maka aku tak benarkan dicucuk api. Dan kemudian, memang aku berjunub kerana bermimpi malam tu. Aku tak mandi wajib dengan sebab terlampau sejuk. Aku ketua. Kalau aku mandi wajib, boleh menyebabkan aku mati. Sebab terlampau sejuk. Sampai ke tulang dia sejuk. Ataupun aku kaku kerana kesejukan. Sedangkan aku ketua untuk memimpin peperangan. Kalau ketua peperangan jadi kaku, mati, jatuh sakit dan sebagainya, siapa yang akan pimpin jumlah tentera kita ni? Itu alasan. Alasan kedua kenapa dia tak mandi. Wajib menggunakan air tapi hanya sekadar bertayamum. Dan aku layak menjadi imam kerana Rasulullah berpesan. Setiap waktu ketua perang ni kena jadi imam. Dahlah jadi ketua perang. Pimpin berapa punya ramai tentera. Setiap waktu kena jadi imam pula. Dan kemudian aku suruh mereka duduk berdua-dua agar dilihat jumlah tentera yang ramai, menimbulkan kegerunan di hati musuh. Bila musuh tengok jumlah tentera yang begitu banyak, maka mereka pun lari. Lari, aku tak lagi hambat lah. Kita sikit sebenarnya. Kalau kata kita pergi hambat mereka patah balik main serang kita, kita kalah, kita sikit. Sebab tu kata tak payah pergi hambat. Patah balik dekat Rasulullah. Menang ke tak menang? Menang. Ni nama dia benang tanpa bertan. Itulah makna dia. Menang tanpa bertan. Itulah peperangan. Peperangan yang berlaku zaman Nabi SAW. Bila nak suruh orang yang lagi hebat menjadi pengikut kepada orang yang kurang hebat. Yang ni Amr bin As. Ini kehebatan dia. Dia contoh. Pada tahun 637 Masihi, selepas pengepungan Baitul Maqdis yang agak lama, tentera Islam berjaya menaklukkan kota tersebut. Padri besar Baitul Maqdis, iaitu, ni tak kerti sebut sah. Apa dia? Bunyilah lagu tu. Menyerahkan kunci pada kota itu kepada Saidina Umar. Nak sebut tak? Sebut sendirilah. Saya tahu perempuan hebat, pandai. Sebut sendirilah. Saya kalau saya tak kerti, saya tak baca terus tentu. Tak lagi aku merepek ya. Beliau kemudiannya mengajak Saidina Umar supaya bersembahyang di dalam gereja besar. Ni yang saya contoh tadi. Saya ambil ni sekadar saya buat kesimpulan, rumusan.
Church of the Holy. Yang tu apa binatang? Okay. Apa dia Kak Ju? Apa dia? Bunyilah. Saidina Umar menolak dan sebaliknya memindahkan solat tidak berapa jauh daripada gereja tersebut kerana tidak ingin mencemarkan status gereja tersebut sebagai pusat kegemaran keagamaan Kristian. 50 tahun kemudian, sebuah masjid yang digelar Masjid Umar dibina di tempat Saidina Umar menunaikan solat. Siapa yang dapat menziarahi Baitul Maqdis ni, masya-Allah, bagaikan dapat menziarahi dua masjid Haramain, iaitu Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Begitu. Dia nak kata cantik tak cantik? Cantik Masjid Nabawi lagi. Cantik Masjidil Haram lagi. Dia tak cantik. Dia kota lama. Semua benda-benda yang ada dia semua lama. Tapi kita punya perasaan tu sebab dia banyak jejak-jejak Rasul dan jejak-jejak para sahabat yang boleh kita dapati. Al-Aqsa ni dia dibina oleh Nabi apa? Sulaiman. Masjid tertua di dunia. Masjid tertua di dunia. Saidina Umar banyak melakukan reformasi terhadap sistem pemerintahan Islam seperti menubuhkan pentadbiran baru di kawasan yang baru ditakluk dan melantik parlimen-parlimen perang yang berkebolehan. Semasa pemerintahannya juga kota Basrah dan Kufah dibina. Ini kelebihan dia. Saidina Umar juga amat dikenali kerana kehidupannya yang sederhana. Itulah kehebatan Saidina Umar Al-Khattab, memiliki kehidupan yang sederhana, yang mana pernah satu ketika dia ambil masa sikit dia keluar pergi kita kata apa, meronda kota. Kemudian dia jumpa ada seorang lelaki yang berlari-lari keliling rumah. Tak tahu nak buat apa. Dia tangkap lagi tu, dia tanya, "Hang pasal apa duk lari keliling rumah?" Dia kata, "Isteri aku sedang sakit nak beranak." Habis isteri sakit nak beranak, hang lari keliling rumah. Tak tahu nak buat apa. Nak pergi cari bidan, takut tinggal isteri seorang, rumah terpencil. Nak tunggu duk tengok bini tu keria, tak tahu nak buat apa, lari keliling rumah. Nak telefon ambulan memang tak main lah. Kan? Tahu Umar kata apa? "Jom kita pergi sambut." Dia nak jadi bidan. "Jom kita pergi sambut." "Hai, tak boleh. Cemburu kuat arah ni." Apa kalau macam tu? Ada kuda. Dia kata, "Ada. Mai sak pinjam kuda." Naiklah kuda selaju-lajunya balik pergi dekat isteri dia. Dia tanya isteri dia, "Hang mau tak buat satu pekerjaan yang kalau hang buat Allah redha, kebaikan dapat berganda-ganda? Mau tak?" Dia isteri dia, "Mau lah." Dia kata, "Jom." Dia bawa isteri dia naik kuda, sampailah dekat rumah orang yang kata isteri tu nak bersalin tu. Dia kata, "Lah masuk pergi jadi bidan." Masuk pergi, tak sampai beberapa minit dengarlah keluar mas. Lepas tu kawan ni punyalah terima kasih, tak kenal dia tu siapa, tak kenal dia siapa yang bersusah payah. Dia kan dalam tempoh isteri kawan tu nak melahirkan anak ni, dia adalah tukang letak ayak bagi ayak pandang untuk nak mandikan bayi yang baru lahir tu. Kemudian dia bawa mai beberapa helai pakaian untuk diganti dengan pakaian yang terkena darah nifas tu. Dia beringat semua tu. Kemudian bila mana dah lahir dah anak tu, dia bagi sehelai kain putih. "Ambil di mana?" Kawan tu tanya. Dia kata, "Aku ambil di Baitul Mal." "Hampir minta dekat Amirul Mukminin ke?" Dia kata, "Dia minta dekat Amirul Mukminin." Aku ambil. Lepas tu dia kata, "Dia tu tak kata apa ke?" Tak, dia tak kata apa, dia bagi. Memang dia memang simpan untuk orang susah tu. Kawan tu pun ambil kain yang termahal lah. Kalau kita kata kelam tila dapat kain, dia pun balut anak dia. Dia kata, "Aku memang bercita-cita nak suruh Amirul Mukminin ni azan ke telinga anak aku. Tapi oleh kerana hang dah mai dulu, ambillah. Azan lah," dia kata. Dia pun azan. Lepas habis azan semua, isteri tu keluar. Isteri dia pergi kat dia, "Amirul Mukminin." Inikah Amirul Mukminin. Hajat Allah Ta'ala makbulkan, dia boleh sampai jadi tahap bidan. Kelebihan Umar Al-Khattab. InsyaAllah
kita akan sambung tentang bab dia. Kita tengok macam mana cara pemerintahan dia. Karomah dia ada karomah lah. Di antara karomah-karomah yang disebut di dalam sejarah. Itu kelebihan Umar Al-Khattab. Wallahu a'lam. Maaf, andai cerita tak ada dalam ni, saya ambil cerita luar lah. Saya kena baru ada penghayatan. Ya. Ada soalan nak tanya? Ya. Okey, baik. Kunci kota tu sekarang dah pecah-pecah dah. Jadi satu pintu ni dia semua ada 8 pintu. Sekarang kota Al-Aqsa dia ada 8 pintu. Setiap satu pintu tu ketua polis nanti pegang lah. Israel. Polis Israel yang pegang. Bukan orang Islam pegang. Jadi bila setiap kali kita nak masuk, kita kena tunggu mereka buka. Tu yang kata kita nak pergi buat solat tahajud lah di dalam Al-Aqsa. Dia tak akan buka. Dia akan buka setengah jam sebelum masuk waktu baru dia buka. Pernah kami pergi waktu subuh, alah tunggu. Macam nak beku di luar tu. Dia tak buka. Dia pun tu dengan dengan senapang, dengan senjata lengkap muka kita pun dia tak pandang lah. Dia Israel lah Tapi cantik dia pun tu. Dia nanti tunggu di situ. Setiap pintu tu ada yang tunggu. Dia takkan buka selagi setengah jam masuk waktu. Setengah jam tu kita berjalan ni berlari-lari untuk sampai ke Masjid Aula tu. Jauh lagi. Dah buka pintu tu, jauh lagi berjalan. Tangga dia ni panjang-panjang. Kita orang perempuan kaki pendek, saya lah pendek. Orang lain kaki panjang lah. Jalan kita nak langkah di atas satu tangga. Untuk nak sampai. Mula naik tangga. Lepas tu datar. Lepas tu turun pula tangga. Berjalan lagi. Nak masuk berebut lah punya nak pergi sembahyang. Dan sembahyang mana? Dan buat witir tak sampai 3 rakaat. Azan. Memang dia nak buat macam tu. Tak buat, tak mau bagi kita munajat dalam masjid. Orang Yahudi ni sebenarnya dia takut pada orang Islam. Kalau ada rezeki, siapa yang ada rezeki, pilih. Sebab Rasulullah kata, hampa bersusah payah, pilih. Baru boleh tengok kebesaran Allah. Andai kita dah diberi peluang menziarahi Haramain, maka cari satu lagi peluang untuk menziarahi Al-Aqsa. Lihatlah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa Nabi suruh pergi sangat-sangat. Ada pasal. Wallahu a'lam. Siang tu dia tak kunci. Siang tu. Malam, pukul 10 malam dia kunci. Lepas Isya tu kita kena cepat-cepat kosongkan. Dia tak bagi duduk bertikar lama-lama pun tak bagi. Sampai pukul 10 tu dia hambatlah semua keluar. Kosonglah. Kucing banyak. Kucing di keliling tu memang banyak. Kalau siapa pergi bawa lah makanan kucing. Boleh sedekah kat penentang tu. Tapi ada jual kat situ pun. Dia nanti akan kosongkan. Esok kita nak pergi subuh pun, kita ni ingat nak pergi lah awal macam Masjidil Haram kan. Kita nak keluar pergi awal. Tak buka. Duduklah kalau kena musim sejuk. Sebab Palestin ni dia sejuk Dia sejuk. Dia tak macam Haramain Dia sejuk-sejuk. Dahsyat ni. Dia bila keliling dia batu, lagi kita sejuk. Sampai rasa macam nak krem lutut-lutut kita ni punya tunggu. Dia tak ada nak kesian. Kalau kita minta, saya ingat dia tangkap kita. Kita ni hak yang tak pernah tengok senjata lagu tu, tengok pun dah takut, tengok senjata pun tak berapa pun. Saya selalu pesan dekat jemaah yang ikut saya, jangan tengok muka dia. Jangan tengok muka dia. Dan sebenarnya saya pun takut saja wanita. Tak malah kita tak mahu pertempuran berlaku Sekat, dia akan sekat. Suka dia nak buat apa pun Habis Assalamualaikum, Saudara. Apa dia? Balu yang tak habis dah boleh pergi kenuri. Okey, baik. Pergi mengundi. Okey, balu yang tak habis dah lagi. Boleh tak dia nak pergi mengundi? Undi tu saya kata satu kewajipan. Bila satu kewajipan, dia boleh pergi. Harus dia keluar pergi mengundi. Harus dia keluar. Apa dia?
tak tapi batuk sekadar satu keperluan. Boleh diharuskan. Ya baik. Ada soalan daripada sahabat Alamaya, siapa dia? Sengat dah. Merajuk ke? Silakan. Dah, tadi dia bagi salam dah. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Nak tanya Ustazah, boleh tak kita doa, Ya Allah, jauhlah aku dari orang yang berhasad dengki dan orang yang ingin menyihirkan kami, berilah kami perlindungan-Mu. Adakah kita bersangka buruk pada orang Ustazah? Itu saja nak tanya. Okey, baik, bolehkah kita berdoa, meminta perlindungan daripada Allah, daripada orang yang berhasad dengki dan orang yang menyihir? Boleh. Semua ungkapan doa itu terdapat di dalam surah Al-Falaq. Kan? Minta lindung daripada penyihir yang menghembus pada simpulan-simpulan. Minta lindung dengan Allah daripada kejahatan orang yang berhasad dengki. Boleh tak? Boleh. Malahan Nabi SAW suruh kita baca setiap malam sebelum tidur 3 kali. Sapulah ke seluruh badan. Minta perlindungan daripada perbuatan-perbuatan sihir. Maka tak menjadi salah. Tak jadi salah. Bahkan sangat-sangat dituntut di dalam amalan seharian. Okay, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Habis no? Ya, ada satu lagi. Solat duha nak gabung dengan musafir. Okey, kalau kita kebetulan kita bermusafir waktu duha. Kita nak keluar bermusafir pada waktu duha. Boleh gabung. Tapi pada niat jangan. Makna dia macam ni. Saja aku sembahyang sunat duha berserta dengan sunat musafir. Yang tu gabung pada niat jangan. Tetapi hanya pada perbuatan. Kita sembahyang sunat duha, kita boleh dapat sunat musafir. Ataupun kita sembahyang sunat musafir, kita boleh dapat sunat duha pada waktu yang sama. Katalah kita tak ada masa nak duduk lama-lama. Kan? Jadi boleh. Kita niat sahaja aku sembahyang sunat musafir, walhal itu jatuh pada waktu duha. Dapat sunat duha seperti mana kita sembahyang sunat duha di atas masjid, kita boleh dapat sunat tahiyatul masjid. Tapi niat hanya satu sahaja. Boleh dapat dua. InsyaAllah. Ya. Oh, nak pergi ngundi ya. Lepas subuh baca. Ya, okey. Ni perkongsian dari sahabat kita. Alhamdulillah, terima kasih. Satu perkongsian dari sahabat kita hari nak pergi mengundi tu. Lepas subuh baca Yasin, minta doa pada Allah Ta'ala agar jangan diri kita ini menyakiti orang dan orang tidak menyakiti kita. Dan apa yang boleh saya tambah sikit, buatlah sunat istikharah. Kita memilih, kena pilih. Buat sunat istikharah, berilah petunjuk kepada aku agar apa yang aku pilih ini benar. Saya tak mau berkempen, bukan saya nak jadi wakil rakyat. Saya pun tak mau lah. Tapi pilihlah yang mendaulatkan Islam, bukan ekonomi semata-mata. Sebab Islam tu nak dibicarakan di akhirat. Ekonomi ni dunia aja. Tapi Islam itu akan dibicarakan di akhirat. Itulah satu nasihat yang boleh saya bagi. Pilihlah yang mendaulatkan Islam. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagi awak panggil Nuri.
jemput kenduri. Siapa yang tak kenal lagi, yang tak sampai lagi perkhabaran ni. Nah, dengan takzimnya saya menjemput untuk sama-sama meraihkan kenduri ni. Saya rasa macam kenduri ukhuwah muslimah. Dengan sebab banyak sangat sumbangan saya dapat tahu kemarin lah. Subhanallah, terima kasih pada yang menyumbang lah. Bagi saya tak mampu nak balas. Nah, saya tak mampu nak balas. Walau dengan harta dunia. Nah, apa yang boleh saya bawa budi ni, saya bawa sampai ke mati. Hanya doa saja yang boleh saya rafakkan kepada Allah agar yang berinfak dalam majlis kenduri saya ini diberkati, dirahmati dan diredai segala rezeki yang puan-puan belanjakan. Bila kemarin saya dapat tahu daripada Ju banyak sangat yang bagi. Subhanallah, hebatnya kalian. Apa yang dipandang pada diri Sayyidina ini. Terima kasih sekali lagi. Dan sekali lagi saya jemput semua ajaklah pasangan, ahli keluarga ataupun kawan-kawan yang tak ada, yang tak hadir hari ni dengan sebab-sebab apa, bagi tahu Ustazah jemput kita ni, Ustazah suruh jemput ni. Saya dah sampai kepada tahap tak kira orang lah. Tapi ketahuilah, saya tak memanggil dari rumah ke rumah, saya panggil dari kuliah ke kuliah saja. Sebab kita ini hidup bersaudara. 4 hari bulan 12 hari Ahad di Masjid Makbul Teluk Kumbar. Daripada jam 11 pagi hingga 5 petang. InsyaAllah ta'ala. Tafaddal mas. Ya. Ya Kak Sarah. Saya tak dengar lah. Tak clear. Tak. Okey, baik. Berkenaan dengan lafaz zikir ataupun lafaz istighfar. Ada dua pendapat. Pendapat ni pendapat ustaz-ustaz lah, para asatizah. Kita raikan kedua-dua pendapat. Apa yang mereka bagi pendapat tu benar. Berzikir dengan hati, ada satu orang ustaz kata berzikir dengan hati lebih baik daripada lafaz di lidah. Sebab hati yang akan hidup. Kalau kata berzikir dengan lidah kemudian ingat di hati, kata Kak Sarah bimbang. Mungkin mulut saja kata, hati merewang, mungkin merewang ke lain. Macam tu kan maksud dia? Betul ke? Okey. Dibimbangi. Okey, baik. Saya nak jawab mengikut daripada ilmu yang saya belajar. Okey. Apabila kita berzikir, nama zikir ini, zikir, tahu maksud zikir ni apa? Gerak. Sama ada gerak hati ataupun gerak lidah. Kita belajar buat tasawuf baru ni cerita tentang telinga. Kan? Di antara ibadah telinga iaitu sesuatu kalimah yang baik yang kamu alunkan dapat didengar olehnya, dia akan menghantar isyarat ke hati. Maka dengan sebab itu terlahirnya satu rukun di dalam solat, rukun qauli. Rukun dari segi lafaz. Bila lafaz, telinga dengar. Bila telinga dengar, telinga akan hantar ke hati. Dikuasai oleh otak. Yang terbaik, saya bagi jawapan kepada soalan Kak Sarah ni. Yang terbaik, lafaz di lidah. Sampai telinga kita dengar. Macam mana? Telinga dengar, maka akan dihantar isyarat ke hati dan menguasai pemikiran. Saya jawab melalui ilmu, bukan pendapat. Saya jawab melalui ilmu. Dan kemudian macam Kak Sarah bagi tahu,
Kedua-dua pendapat kita boleh terima mengikut keadaan seseorang. Mungkin kalau dengan mulut, dia rasa hati dia tak ikut. Kalau dengan hati dia rasa lebih tenteram. Itu yang terbaik buat dia. Nah, ataupun ada yang orang kata, kalau dia tak kata dengan mulut, hati dia tak boleh berzikir. Pun boleh yang baik. Seperti khilaf, bila mana kita nak bersembahyang di depan Baitullah. Mana satu yang paling baik? Rasulullah ajak kita, bila bersolat, mata tengok kat mana? Tempat sujud. Betul tak? Kecuali apabila kita berada di hadapan Kaabah. Kita sembahyang, mata tengok Kaabah. Okey, baik. Kita pun pergi sembahyang depan Kaabah. Sunat, mata kita tengok Kaabah. Dia tak tengok Kaabah, dia tengok orang yang duduk pusing tu. Dia ni kepala botak, dia ni pakai baju, dia tu punya laju, dia ni. Takut dibimbangi. Bila kita bimbang, kita ni sebenarnya kita tak percaya kat hati kita ni. No? Punya hantar khusyuk bukan hang tengok Kaabah tu. Dia tengok orang duduk keliling tu. Nah, tengok dia tu. Orang pun tak betul. Dia nanti akan nampak macam-macam. Maka ketika ini, walaupun afdal tengok Kaabah, oleh kerana hati tak khusyuk, tengok tempat sujud. Kita tengok kepada keadaan diri kita. No? Saya bagi contoh saya. Saya kalau kata mula dia tengok Kaabah, sekejap lagi dia tengok orang bawah. Lepas tu dia tengok kepala orang. Nah? Lepas tu sekejap lagi dia nilai. Dia sekali sikit ni bau dia. Kalau semayang kot. Terima kasih Kak Sarah. Saya kata jahat lah tu. Nah? Ya. Okey, baik. Nah, yang ni syadid sungguh pendapat ni. Nah. Pendapat ni paling syadid saya kata. Syadid ni maksud saya kata tak sepatutnya dia bagi pendapat macam tu. Nah. Tengok keadaan yang dia bagi pendapat. Dia kata, kalau kata perempuan yang melahirkan anak disambut oleh lelaki, maka suami dia jadi layus. Tak boleh letak hukum macam tu. Pandang dari sudut fiqh. Kita ada pendapat fiqh yang dikarang oleh ulama-ulama mutabar. Saya baca fiqh kitab Iqna'. Tahu siapa pengarang kitab Iqna'? Syekh Abdul Qadir Al-Jalaluddin. Syekh Abdul Qadir Jalani. Abdul Qadir Jalani ni, dia nak karang fiqh. Bukan mudah-mudah dia nak karang macam tu saja. Tengok mai yang terkini, dia terus bubuh dayus. Tak baik itu. Isteri tu bukan sedang buat maksiat dalam labor room. Betul tak? No, labor room. Tadi dia kata dia tak boleh baca. Dia cakap orang putih pula. Dia bukan buat maksiat kan? Dia sedang bertarung nyawa untuk mengeluarkan satu khalifah Allah. Seorang khalifah Allah yang bakal lahir. Suami tak boleh nak buat apa. Macam cerita Umar Al-Khattab tadi, hak lelaki duk lari keliling rumah tu. Tak boleh nak buat apa. Bila duk lari keliling ya. Nah, kena cari bidan. Kebetulan tak ada bidan perempuan. Adalah mungkin dia duk jaga orang lain. Dia dikata orang lain. Kalau dia tinggal sekali lagi kan tu terlahir anak kat situ kan. Jadi dia tak main kat kita. Habis main kita yang ada kat kita lelaki. Kita pula tak ada duit nak pihak yang hospital mahal-mahal. Yang peruntukan doktor tu untuk kita saja. Kita tak ada duit. Adakah dayus? Pandanglah daripada sudut yang berbeza-beza. Kita tak boleh gunakan pendapat kita seorang saja. No? Sebab itulah dalam Islam dia ada qiyas. Dia ada ijma' ulama'. Bila kita tak mengaji qiyas dan ijma' ulama', maka kita akan memberi fatwa mengikut hukum akal. Berdosa. Berdosa. Adalah tak patut. Bukan saya kata dia salah. Tapi saya kata dia tak patut. Bagi fatwa yang sedemikian. Raikanlah pendapat ulama-ulama yang jauh lebih hebat daripada kita. Ada juga 2-3 pendapat yang saya tak setuju dengan dia. No? Tapi siapalah saya kan. Nak dibandingkan dengan orang-orang hebat macam tu. Baik, Allah. Okey, baik. Kalau kita berkemampuan, wajib. Wajib kita cari. Wajib cari doktor perempuan. Kalau kita berkemampuan. Sebab ada. Tapi kalau kita tak mampu kan, kerana mahal lah.
dapat 5,000 kan. Jadi tak wajib. Bena? Ni saya ambil masa lama hari ni lah. Tak maaf nah, saya sudah dulu nah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Semua. Assalamualaikum. Salam.